10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai, saya Lee. Saya adalah ketua kepada grup 9 Diploma Informasi subjek Fisiologi Asas. Tajuk kami adalah Angina pectoris. Hai dan selamat petang. Saya Tengku Nafizah daripada Grup Farmasi ingin membentangkan tentang Angina pectoris. Angina pectoris ialah merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan darah ataupun kekejangan arteri ke jantung yang menyebabkan saluran oksigen tidak cukup untuk ke jantung. Angina pectoris juga merupakan tajuk utama kumpulan kami iaitu Grup 9 dalam subjek Fisiologi Asas. Okey. Angina biasanya disebabkan oleh penyumbatan atau kekenyangan arteri yang membekalkan darah ke otot. Penyebab lain termasuklah anemia, irama jantung yang tidak normal dan kegagalan jantung. Mekanisme utama penyumbatan arteri koronari adalah arteriosklerosis sebagai sebahagian daripada penyakit arteri koronari. Selamat sejahtera, nama saya Misha dari DIT College dan ini adalah assignment video saya untuk subjek Fisiologi Asas. So, topik untuk kumpulan kami adalah Angina pectoris. Bagi sesiapa yang tidak tahu, Angina pectoris adalah penyakit jantung. So, terdapat beberapa simptom-simptom yang penting yang perlu diambil berat bagi sesiapa yang mengalami angina pectoris adalah pening, kesukaran makan, tidak selera makan, muntah, sakit perut dan sebagainya. So, jika seseorang tidak mempunyai selera makan, badan mereka akan sering mengalami keletihan dan juga senang untuk berpeluh. Selain daripada itu, mereka akan mengalami tekanan darah yang tinggi. Ia adalah sangat berbahaya jika seseorang itu mempunyai adalah umur kurang daripada 40 tahun. So, seseorang itu akan sering muntah jika kesukaran makanan mereka. Selain daripada itu, angina pectoris ni dia adalah berbeza bagi perempuan dan juga lelaki. Jika untuk lelaki, mereka akan mengalami kesakitan pada leher, dada dan juga bahu. Bagi perempuan, mereka akan mengalami sakit pada rahang, perut, leher dan juga pada tekak mereka. So, ini adalah beberapa simptom-simptom yang perlu diambil berat bagi seseorang yang mengalami angina pectoris. Itu sahaja. Terima kasih. Hai, nama saya Naifah Zakatasha binti Muhammad Ali dan saya daripada farmasi untuk semester 2. Okey, hari ini saya akan bercakap tentang angina pectoris, di mana untuk mudah ataupun bahasa yang senang difaham ialah tekanan pada dada ataupun sakit jantung. Okey, punca angina pectoris ni ialah sebab tekanan yang kuat pada jantung ataupun kegagalan darah untuk sampai dengan sempurna pada jantung. So, dekat situ boleh dapat tekanan darah lah yang kita namakan dia sebagai angina pectoris. So, dekat sini juga arteri koronari juga menjadi salah satu punca untuk angina pectoris ni sebab dia terhalang. Okey, punca terjadinya arteri koronari ini adalah sebab arteriosklerosis. Sebab benda tu. So, lagi satu, untuk risiko orang yang kena benda ni boleh daripada umur 20 tahun sampai warga emas. Cumanya kalau terkena pada usia yang muda dalam 20 tahun ataupun 20 dalam lingkungan 20, risiko untuk maut apabila terkena angina pectoris ni tak besar lah. Maksudnya risiko dia tak
banyak sangat. So kalau you dah umur 60, angina pectoris ni memang akan menjadi salah satu punca lah, boleh mengakibatkan maut ataupun juga boleh mengakibatkan kesakitan yang sangat teruk pada dada. Tu je. Terima kasih. What's up, gang? Bersama saya pula iaitu Muhammad Nazmi bin Zulkifli dari Grup 9 akan menerangkan kepada anda iaitu cara mencegah daripada angina pectoris. Okey, sebelum ni anda telah disajikan oleh rakan-rakan saya mengenai penyakit ini, apa maksud penyakit ini, apa simptom-simptom dia. So, saya di sini akan memberi info kepada anda bagaimana untuk mencegah daripada angina pectoris. Let's go. Seperti yang korang tahu, angina pectoris ni merupakan penyakit di bahagian jantung, saluran jantung. Okey. So, bagaimana kita nak mengelakkan daripada angina pectoris ni adalah kenalah menjalankan gaya hidup yang sihat. Contoh gaya hidup yang sihat ialah seperti terperlulah berhenti merokok, berhenti mengambil minuman beralkohol, sebab merokok dan beralkohol ni dapat memberi efek yang besar kepada jantung. So, disarankan untuk berhentilah. Okey, yang kedua, kita pula melakukan aktiviti. Ya, kita pula sentiasa bersenam, menjaga beratkan badan kita dengan pemakanan yang ideal untuk mendapatkan tubuh badan yang sihat daripada kita angina pectoris ni. Jika badan anda sihat, anda akan sihat selalu. Ya. Yang ketiga iaitu kita pula menjaga. Ya. Kita perlulah mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak seperti mentega, keju, daging berlemak dan makanan yang banyak garam, tak baik untuk kesihatan kita. Jadi kita perlulah mengambil banyakkan pengambilan buah-buahan, sayur-sayuran dan memperbaiki diet pemakanan kita untuk kekal sihat. Okey, seterusnya mesti korang tahu kan, stres juga boleh membuatkan anda terkena angina pectoris ni. So, jadi kita perlulah mengendalikan kita punya dengan melakukan aktiviti meditasi ataupun yoga ataupun melakukan hobi yang menarik untuk membuatkan diri anda senang. Okey, dan akhir sekali kita perlu mempunyai rutin pemeriksaan doktor. Jika anda mempunyai penyakit seperti hipertensi, darah tinggi, kolesterol tinggi, hyperkolesterolemia dan kencing manis itu. Jadi anda perlulah membuat rutin pemeriksaan doktor jika anda mempunyai penyakit-penyakit seperti yang saya sebutkan tadi. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Hai, saya Lee. Okay, saya akan cakap tentang cara yang merendahkan risiko dikena oleh angina pectoris, iaitu kurang makan lemak haiwan dan makanan yang kolesterolnya tinggi. Lepas tu perlu mengawal emosi, jangan terlalu melampau gembira atau sedih pada satu masa. Dan jangan terlalu letih, pastikan sendiri ada masa tidur yang cukup. Lepas tu, jika berlaku angina pectoris kat seseorang, cara pertolongan cemas adalah pertama, kamu perlu hentikan semua aktiviti yang kamu sedang buat. Lepas tu duduk di atas kerusi, jangan berdiri. Kalau berdiri, tekanan darah akan rendah ke atas kepala situ dan akan kurang oksigen. Kemungkinan akan pengsan. So, yang ada syarat boleh menyediakan oksigen tank, iaitu pembekal oksigen. Lepas tu, cara lain adalah suntik ubat dan makan ubat sahaja.